Water, you are the one who will record the video. Okay, what is up guys? Fahan here with Zaid Ashikin on the line for another video podcast. Today we are going to, I think maybe this time we speak in Malay lah. Because Of course. Okay lah. because I think this concerns our Malay Muslim community in both Singapore and Malaysia lah. Sekarang kita nak bincang tentang suasana Ramadan ni dalam masa PKP dan circuit breaker lockdown di Malaysia dan Singapura. Nak tanyalah Zah dengan Ashikin, macam mana sekarang? Dari hari 16 Mei 16 Mei. Selamat Hari Guru. Tiba. Selamat Hari Guru, selamat Hari Ibu. Nak tanya how is everything? Maybe we start with Ashikin dulu kat KL. Okay, Alhamdulillah. Memang orang kata Ramadan tahun ni berbeza lah dengan tahun-tahun lepas. Tahun ni Ramadan kita macam setan kan kena lockdown dekat neraka kan. Kita lockdown di rumah. Tapi rumah bukan neraka. I'm not cakap rumah tu macam neraka, no. Cuma kita pun terikat di rumah lah. Tak bebas lah. Tapi so far so good, okay je. Hidup je pun, tak mati pun. Macam Zah pula, macam mana suasana Ramadan ni? Ramadan, yalah ke apa? Pasal aku essential worker kan. Essential worker bukan front line tapi but still sebagai seorang pak guard, pak cik guard kena kerja. Walaupun orang lain semua tengah enjoy kat rumah, duduk rehat kat rumah. Bagi aku suasana Ramadan kali ni beza pasal apa? Masjid tutup. Jadi 10 Ramadan terakhir ni kita nak banyak beriktikaf kat masjid kan. Biasanya aku tiap-tiap tahun aku akan at least spend 2-3 malam kat masjid tau. Kali ni aku tak dapat nak beriktikaf kat masjid. So kebetulan kat tempat hotel, tempat kerja aku ni kan, satu meeting room tu diorang jadikan tempat sembahyang. Aku lepak kat sini lah. Macam gini. Biasanya for your info lah, Zah tengah kerja lah. As for myself, aku pula sekarang kat rumah, kerja dari rumah lah. So basically most of the time kat rumah je lah. Bila nak keluar pun macam best Ini bosan tau. After the first few days, bila the work from home thing started, okay tau. Tapi bila dah berapa minggu bosan lah, tak tahan. So once in a while ada juga keluar beli makan, bla bla bla. Baru semalam aku bayar zakat Sekarang susah lah because kan dulu pergi masjid senang aja, pergi masjid. Lepas tu dah baca doa semua bagi duit. Tapi lepas tu sekarang nak kena queue up kat AXS machine, nak kena key in tu semua. Tapi for me jadi wakil untuk my family, for my household. So one by one nak kena key nama diorang. Okay, pelik lah macam sebab kalau dekat Malaysia, kita punya bayar zakat is very easy, you know. Macam mana? Okay, so kalau dulu lah, kalau macam tahun lepas kan tak ada benda ni, okay kalau kita nak bayar zakat, okay biasanya bulan Ramadan ni diorang dah buka kaunter dekat banyak tempat. Kadang-kadang dekat shopping mall memang ada, dekat shopping mall. Lepas tu macam last time dekat area Jekyll pun diorang ada buka tau kaunter bayar zakat. So what you do, you just cakap, okay you nak bayar berapa orang, lepas tu nanti you duduk depan dia, dia ada bagi you text lah. Okay, maksudnya you kena baca daripada text tu untuk dia punya akad. Then you bayar je duit, you tak payah tulis pun nama siapa ke whatsoever yang you bayarkan if kalau you wakil family. And nowadays since there is like PKP, sekarang kan memang kita banyak online lah. Ada online zakat juga, online zakat payment, dan tak perlu pun nak tulis nama siapa family members yang you tolong bayarkan actually. So it's very easy. Actually memang tak perlu lah, because wakil seorang aja yang betul-betul perlu tulis. Tapi because I'm staying my cousin kan, my cousin nak dia punya receipt dia tu sebab tu lain sikit lah. Tapi macam pelik lah. Macam for me it's like selalu kita pergi masjid, ada satu counter set up bila orang akan terima zakat from there lah. Cuma sekarang dari machine ni it's like macam okay, pelik lah. I don't know about Malaysia. You know every Ramadan semua masjid kat Singapura diorang, I tak tahu pasal Malaysia lah, but for Singapore diorang ada waktu buka puasa, diorang ada hidang dulang, lepas tu ada nasi, ada habis lauk pauk semua lah. Basically habis ramai-ramai orang akan share satu dulang bagi kita makan lah. I had that past few years back. Like sometimes we just drop by the mosque lah, tengok-tengok macam makanan sedap punya hari. Habis lepas tu especially masjid Tentera Diraja wah, kadang-kadang orang derma pizza tau. Wow. Then one thing I love about
buka puasa kat masjid is that dia punya teh dia sedap. Bukan makanan free lah. Come on. Makanan dia sedap lah. Tapi dia punya teh tu tak boleh angkat lah. Kalau sebelum ni kan, kalau buka kat masjid, aku suka buka kat masjid pasal apa tau? The kerapatan. Kau duduk makan satu dulang dengan Bangla, dengan India, dengan macam-macam orang kan. So, kau rasa macam brotherhood tau kat situ. Walaupun kau tak yes, betul. share kan. Aku suka. Masa aku duduk Sembawang dulu kan. Masjid Asyafa'ah kat situ selalu tiap-tiap buka Ramadan kan, aku akan buka kat masjid, duduk dengan Bangla, berbual dengan diorang, kenal-kenal dengan orang, best lah. Yalah. Tapi kadang-kadang kan diorang macam diorang very friendly tau, Bangla ni semua. Diorang ambil kamera, ambil selfie, video chat dengan family mereka, family diorang kat kampung habis lepas tu diorang macam berbual lah, habis kita macam house everything tu semua, itu berbual lah macam kawan lah. It's like the best lah. For me, the masjid I went to, Masjid Tentera Raja dengan Hang Jebat. These two mosques lah. I was so-called affiliated with lah dulu because of work lah. Tapi sekarang dah tak kerja sana lagi so dah tak ada kena dengan masjid tu lagi lah. Tiba. Kalau yang masjid-masjid yang popular macam Masjid Khalid kat Gilang tu kan, macam-macam dia punya makanan, orang akan derma makanan tau. Macam-macam. Kalau nak makan best kan, Masjid Khalid. Masjid Khalid best Okay, insyaAllah tahun depan. Next year target lah. Tahun depan Ramadan mesti pergi punya. Aku akan vlog. Tiap-tiap masjid kan dia akan bagi bubur kan. Bubur lambuk ke? Bubur masjid, yes. Bubur Kita kat lambuk. sini panggil bubur masjid. Kalau bubur lambuk Malaysia, rasa semua almost about the same. Tapi kalau kat Singapore, tiap-tiap masjid dia punya bubur dia akan rasa lain. Masjid ni bubur dia rasa macam gini, bubur ni macam gini kan. Ada different style of ada bubur. Rasa dia lain. Yang ada masjid dia taruh ayam, ada orang taruh more spices. Rempah dia lebih. So kadang-kadang aku suka mosque hopping kan. Masa-masa ambil bubur je tau, bubur je. Masjid ni macam mana? Bubur masjid ni macam mana? Tapi nak kena cepat-cepat ambil lah because cepat sold out lah bubur masjid. Tengok masjid jugalah. Ada masjid kan, diorang lepas Zohor, lepas asar diorang dah distribute. Ada masjid macam masjid yang terpencil lah, yang ke dalam sikit kan. Tu banyak lagi bubur. Tu sampai malam tu macam masjid Hang Jebat dekat dalam apa. So memang lambat sikit lah kan bubur dia. Nanti sampai malam pun ada juga. Ada lagi kan. Masjid Al-Quran best lah. Aku suka semua yang kat sana. Saya kat sana walaupun kau lambat sembahyang Jumaat kan, kalau lambat mesti ada tempatnya. That's why betul. Because I think public transport susah nak dapat. Most of us ada kereta apa. Most of us Singaporean tak ada kereta nak pergi ke masjid-masjid yang berkampung tu lah. Apa tu kena emphasize-nya Singaporean tu? Because Malaysia agak lain sikit. Semua ada kereta. Yalah betul lah. Habis diorang masjid macam every 500 meter you will see one. Masjid surau. Masjid surau mesti So I think for me that is one of the things that we missed out lah untuk this year's Ramadan lah. Sampai sekarang masjid tutup Dekat Malaysia masjid dia siap kena tape lagi, kena sita lah. Sita Yang boleh masuk tukang Bilal je untuk lakukan azan. AJK dengan ni kan Imam Bilal. Itulah. Macam tu je lah. Tapi that's the new norm that we have to accept lah. Kita pun tak tahu benda ni sampai bila. Even though maybe one day PKP and circuit breaker akan lifted, mungkin diorang akan limitkan juga the number of jemaah dekat masjid. And then one more thing that huge changes is that the bazaar lah. Definitely lah. Itu yang macam yelah, Asians is all about eating what.
Not Asians Ah. I think human lah. Human are all about eating. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tutup semua orang komplain. Macam wow, there's an uproar. Of course lah. Macam I don't know lah. Bila ada Bazar Ramadan ni macam rasa macam lively when you kadang-kadang Okay. kita tak interested pasal Bazar Ramadan pun we will still somehow go there for some weird reason. Sometimes we just want to kill our time lah. Just macam bosan kan. Macam bosan pergi bazar. Lepas tu tengok makanan dia sana. Apa? Aku tengok apa? Aku nak tidak. Korang berbual. Continue. Kalau macam aku kan, aku bukan jenis yang kalau berbuka nak macam-macam makanan. Ada certain orang, dia boleh berbuka. Dia nak macam semua makanan nak ada atas meja dia. Semua benda dia nak beli. Kalau macam aku jenis yang macam kadang-kadang aku beli satu lauk je. Ataupun kadang-kadang aku tak beli pun. Bazar tu tak ada tu macam aku tak affected sangat lah. Cuma macam rasa tak meriah lah. Itu je. Kalau dari segi makanan tu, aku tak adalah rasa ni sangat. Sebab sekarang pun ramai je orang jual makanan online dengan buat delivery. So macam okey lah. Tapi nak cuci mata tetap pergi bazar Ramadan. Tak, kau nak cuci mata kau nak tengok apa? Kau tengok makanan ke tengok? Actually nak cuci mata pun tak apalah. Boleh tengok kat Instagram ke berapa banyak. Ramadan guys, Ramadan. Talking about bazar Ramadan kan. Kita memang orang akan selalu macam Shikin kata tadi there is an uproar, semua orang komplain bazar Ramadan tutup kan. Habis tapi bila sampai kat bazar Ramadan, kalau betul-betul jalan kat bazar Ramadan, kiri kanan tengok sama. Dia ni jual nasi ayam, roti john. Jadi last dah masuk keluar beli air je. Betul. Tak ada beli apa pun. Lepas tu kadang-kadang orang yang meniaga kat bazar Ramadan siap cekik darah lagi. Pasal diorang markup habis. Ya tak, kadang-kadang dari segi harga, lepas tu dari segi kualiti tak ada. I mean like pernah je terkena. That's why I don't know about Malaysia May Bazaar lah. I think Malaysia May Bazaar is more authentic. Kalau Plaza Gilang ada banyak hipster food, markup habis-habis. I think harga restoran lah. Pergi restoran pun you will get better quality food at the same price. But then Bazar Ramadan ada jual macam baju kurung, kapet, lampu dekat kelab pasar malam dah memang macam pasar malam lah. That's I think the difference that sets apart from Singapore dengan Malaysia May Bazaar lah. Malaysia May Bazaar, kalau Singapore May Bazaar diorang lah pukul 4 sampai malam. Sampai pukul 1-2 pagi. Kalau Malaysia May Bazaar, diorang buka pukul apa? Pukul 12 Tak, dalam pukul 2 dah set up. Sebab dulu aku pernah berniaga kat Bazar Ramadan tau. Dulu. Aku tolong mak aku berniaga yang Percik. Pukul 2 tu kita dah set up, dah start apa orang kata lead up the fire for the cakul semua tu. Pukul 2 dah start. Macam orang lain pun akan pukul 2 lebih dah start set up dah. Sampai kau akan berbuka dekat situ, dekat Bazar Ramadan tu. Lepas tu habis kau buka tu kau kemas-kemas kau balik lah. Sebab nak solat semua kan. Because you all sampai buka tutup. Sampai buka je dah tutup. Yes. Seronok tau berniaga Bazar Ramadan. Seriously memang seronok. Teringat lagi dulu. Boleh share tak? Boleh. Teringat lagi dulu masa aku berniaga Bazar Ramadan. Macam jiran aku yang sebelah kedai aku ni dia jual air. Lepas tu depan sana jual ayam golek, sebelah dia jual roti john nasi. Bapak sedap gila. Macam jiran-jiran aku bila korang dah nak dekat waktu buka, diorang pun macam nak tutup kan. So apa-apa yang tak habis, diorang akan distribute je bagi peniaga-peniaga lain. Kita macam akan tukar-tukar juadah tau. Macam seronok lah tukar-tukar juadah. Lepas tu kita macam kena kenal cara. Kita macam seronok. Macam spirits tu macam wah meriah lah. Seronok berniaga dekat bulan Ramadan. Tapi penat gila nak mati lah. Penat gila. Bayangkanlah kau berniaga yang Percik waktu Ramadan. Macam kau kena bakar ayam tu semua kan. Macam oh my god. Tapi best lah. I think why I go to Ramadan Bazaar is kerana suasana dia lah. Not because of the makanan, not because of the food, not because of the barang-barang yang kita nak beli. Because I think for me, hari raya baju kurung tahun lepas pun dah pakai, berapa nak beli lagi kan every year. So for me it's the suasana lah. And then once in a while kita pun nak tengok
the food over there. That's me lah. You know? I don't know about you guys lah. There's a few, 1 or 2 stalls yang maybe still something different. That okay lah, kita nak beli nak rasa kan. Tapi kebanyakan makanannya yang bangsa kau on normal days pun kau boleh beli apa. Tapi kenapa hari Ramadan aja tiba-tiba rasa macam special sangat benda ni. Macam yalah. Macam kebab ke burger John ke kan. Padahal hari-hari biasa pasar malam biasa pun ada jual. Tapi kan. Ramadan macam special sangat. Aku rasa ada 2 sebab yang aku boleh fikir sekarang. Okay, first sebab kau dah puasa di siang hari. So kau akan craving untuk makan tu lebih tau. Faham tak? Macam okay, hari biasa kau macam okay dah aku boleh makan 24 jam. Bila aku nak makan boleh. So kau macam tak ada rasa macam nak rush sangat nak beli ataupun nak mengidam something. Tapi sebab kau dah puasa 1 hari, kau akan macam oh my god hari ni aku nak makan ayam golek. Oh my god hari ni aku nak makan roti john bla bla bla. Dia macam craving dia tu lain macam. That's why aku rasa yang menyebabkan macam manusia dan craving over food pada waktu Ramadan is much more different daripada hari biasa. And second, aku rasa sebab bazar Ramadan tu adalah tradisi. Dia adalah tradisi yang daripada dulu lagi. Daripada kita kecil lagi kita memang dah biasa pergi bazar Ramadan. So benda tu macam bila orang cakap pasal Ramadan, orang kata ingat pasal bazar Ramadan. Benda tu memang associated with each other. Aku rasa sebab tu lah. Nak kata kualiti makanan, nak kata harga makanan, tak ada sangat pun. Tak ada. Okay je lah Tapi aku dengar dekat Singapura ada kes yang orang tak boleh berniaga online dari rumah. Kalau macam sekarang, kita mesti boleh order orang yang berniaga dari rumah, bla bla bla, tak kisahlah kan. Tapi macam korang sekarang, macam mana korang order makanan? 12 Mei dah start balik. Dah okay. Dah okay lah, dah lifted lah. Orang dah boleh berniaga macam tu. Orang boleh berniaga lah. So kirakan kerajaan dah take a step back lah because I think Presiden Singapore Halimah Yacob dah masuk campur. So the rest of the government have to act up together. Tapi because Halimah masuk baru diorang macam rethink their strategi lah. Maybe dia dah start dia dah cakap support home based business. Tapi home made business ni aku bukan cakap apa. Dia ada point juga sebenarnya. Kalau kau fikir balik, okay contohlah kalau macam McD, macam fast food restaurant, pekerja-pekerja dia mungkin dah disaring terlebih dahulu. Diorang dah buat COVID test. Lepas tu environment diorang pun memang ada rating. Kalau kau perasan dia ada grade A, grade B untuk rating kebersihan premis penyediaan makanan diorang. Tapi kalau homemade business ni, kau tak tahu orang yang prepare makanan kau tu ada COVID ke tak. Dia dah buat test COVID ke tak. Itu satu hal. Lepas tu kau tak tahu dalam rumah dia tu bersih ke tak. Cara preparation makanan dia tu okey ke tak. So aku rasa sebenarnya aku bukan nak sokong siapa tapi sebenarnya ada concern kat situ. Mungkin dia boleh cakap okay korang boleh berniaga dari rumah tapi korang kena ada macam some special application. Korang kena buat test COVID dulu. Kita kena tengok rumah kau macam mana. Something like that lah. Maybe lah untuk pastikan safety lah. Food safety tu ada. Tapi benda ni easier said than done lah. Berapa ribu orang pula nak berniaga dari rumah kan yang kau nak check. I think what you said makes a very point lah. Tapi to do that I think will be a hassle lah. Yes, it is a hassle lah. So aku faham kenapa diorang tak boleh berniaga dari rumah dan aku pun faham kenapa that order is lifted nowadays lah. So macam tu lah. Itu yang pemikiran aku lah. Yalah, I think many people overlook that. And people started reacting harshly lah. Especially after Atika Mazlan the celebrity. Membawang kita bagi ni. Make a big issue about it lah. Bawang ya. Bawang tu apa? Membawang tu bergosip lah. Singapore tak kata term tu lah. Habis korang cakap apa? Kita cakap apa dah? Lupa lah. Tak ada. Kita kat Singapore memang kita adopt the perkataan membawang daripada Malaysia. Itu sebenarnya kira macam gosip je lah. Okay, this one is for another broadcast lah. Okay. Okay, so I want to discuss about the impact of Hari Raya tahun ni. I don't know about Malaysia, okay? Tapi Singapore has banned all Raya visitation.
And then there's actually a Facebook post going around whereby ada satu orang ni dia taruh scotch tape dekat pintu dia dengan X. I saw your post. It's like to prevent orang from datang hari raya or something. It's like a sarcastic post lah. Yeah, I I think know, right? that actually got me thinking lah. It's like, wow, this year hari raya dah tak ada the traditional visiting lah. So Okay, Zah, kau cerita dulu, Zah. how do you make of that? Kau cerita dulu, Zah. Zah special sikit tahun ni raya dia. Raya Bujang. Tiba. Oleh kerana aku raya bujang, hari raya pertama aku kerja pagi. So Zah, I know this year kau punya giliran untuk celebrate raya dekat your side of the family. Wah, memang betul dapat Because Zah is married to a Malaysian by the way. So how does this affect you? Yeah, I mean, I would love to celebrate, betul nak celebrate dengan wife lah, tapi pasal dah stuck in this situation, so kita selamat virtual hari raya je lah. Virtual duit raya virtual lah. Online banking. Bitcoin. Apa? Bitcoin? Bitcoin. I mean, I think kalau nak bagi duit raya setakat transfer je. Ashikin, what happened to you? Your screen froze. Am I still frozen? Kau nampak Ashikin tak, Zah? Aku nampak Ashikin. Okay, tak apalah, kita just proceed je lah. Ashikin! Ya? Okay, I mean for Zah, pity him lah. I mean, kena beraya. Raya tak boleh celebrate raya, dah kerja on the first day pula tu. Memang aku sengaja volunteer to work on the first day. Pasal kau malas nak jumpa orang ke, Zah? Bukan malas. Kira apa, kalau aku tak kerja pun, aku duduk rumah, tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh pergi rumah nenek aku. Actually, it's true lah. In fact, first day raya pun, I'm volunteering with VSC. My volunteer police. So, buat je. Biar regular tu nak pergi raya ke apa, I don't know lah. Because kalau what you say is logical lah. Memang tahun ni tak ada raya. No visiting, no nothing. So, just go on with life lah. So, nak kena duduk rumah, might as well aku kerja kan? Betul. Lagipun, anyway, aku budak baru kat tempat kerja ni. So, kena newbie kena lah. Ini kan kira macam tradition kan. Kalau budak baru je kena first day, first time raya lah. First day of raya lah. Kau kena korban lah. But you are so lucky lah kiranya waktu kau jadi newbie, orang pun macam tak beraya sangat. So macam wow. Okay. Habis Ashikin macam mana? I think Malaysia allowed kan? 20 orang je. Okay lah, dia cakap macam tu. Dia cakap maximum at one time, one house 20 orang. Tapi considering yang actually aku pun ikut parents aku lah. Kalau diorang rasa diorang nak pergi beraya rumah makcik-pakcik aku follow je lah. Kalau tak, aku duduk je lah kat rumah. Macam tengok je lah program-program kat TV kan banyak cerita-cerita best kan kalau hari raya. Biasanya kan kita tak dapat nak tengok sebab sibuk layan orang semua kan. So this is the time lah. Tapi from what I know, diorang tak boleh keluar negeri kan. Macam kalau kat Selangor je. Betul, tak boleh rentas negeri dan mungkin tak boleh rentas daerah. Aku tak pastilah sebab kadang-kadang arahan ni macam confusing kan? Macam aku bernasib baik sebab aku dapat berada dengan family aku dekat KL pada waktu ni. So aku tak kisahlah macam dapat beraya rumah orang ke tak, janji aku dapat makan rendang yang mak aku buat. Makanan kena ada Yeah, I don't mind macam staying at home. Tak apalah macam what to do kan, benda ni that's the new norm that we have to embrace. But for me, asalkan aku ada dengan family aku ada rendang mak aku, dah jalan. Raya tetap raya. Macam tu. Yeah, I don't know about you guys, but maybe people won't be happy when I voice this out lah. I mean for me, hari raya to follow the tradition tu macam I don't know. Apa maksud kau cakap macam tu? Tak faham. I mean sometimes I feel obligated to like visit people that I don't really know. Semua, you know what I mean? Sekarang ni kau kena faham the gist of sambutan hari raya. Zah, cuba kau cerita sikit macam kenapa
umat Islam meraihkan hari raya. Kan aku dah kena. Aku dah Kau kan kena. cikgu sejarah. Apa dia? Syazah, masuk. Repeat balik dia punya question. Balik lah. For me, I feel lah macam hari raya ni macam Leceh lah kan? Kau rasa leceh obligated kan? visit other people. Kau Okay. dengar tu Zah. Kau basuh dia sikit. People won't be happy lah with this comment. Tak, I understand. Aku rasa ramai je orang yang macam kau nowadays. Yes. Tapi macam bagi aku macam okay, kita dah berpuasa sama sebulan dan hari raya tu kau lockdown ke, kau tak lockdown ke, kau darurat ke, kau tetap ada hari raya sebab dia untuk meraihkan kemenangan kau dah berpuasa sama sebulan kan. And then ziarah-menziarah tu adalah untuk mengeratkan silaturahim. Kan dalam Islam ni orang kata Islam tu kan bersaudara. So kau kenal ke tak kenal, bila kita menziarah orang, aku pernah baca tau, aku pernah dengar ceramah, bila kita mengeratkan silaturahim, umur kita akan dipanjangkan. Contohlah macam tu, rezeki akan bertambah. So aku rasa that's why tradition ziarah-menziarah ni ada. Dan kalau tak ada hari raya, kadang-kadang kau takkan kenal pun saudara mara kau. Betul. Like, Okay but lah. for me, what I mean is that tak semesti hari raya kita Betul. akan stick to a particular season to visit our relative, you know. There's also other occasions, other days, macam lain-lain hari, macam hari jadi orang tu, or you know. Ada. Actually kalau kau perasan, kalau majlis kahwin pun ramai je saudara mara kita datang. Betul tak? Macam majlis perkahwinan, macam di event ada je. Cuma orang akan lagi emphasizekan bertemu di hari raya. Maybe satu faktor yang benda tu semua orang cuti. Public holiday kan, semua orang available. Aku rasa sebab tu. Second, sebab the spirit of raya itself. Macam kau bermaaf-maafan. Kalau waktu lain kau jumpa, kau tak ada macam nak minta maaf ke apa. Kau just jumpa, mungkin kau belaga bahu, kau just say hi. Macam tu je. Kalau hari raya, kau akan macam kau jumpa dan kau bermaafan. Aku rasa itu yang specialnya bertemu dan menziarah di hari raya. Di samping kau dapat makan makanan yang sedap dan kau dapat duit raya. Dah ikut lah. Apa pendapat kau Zah? Kau setuju tak dengan aku? Macam tu. 50-50 jugalah. 50-50 pasal apa? Aku agree dengan Farhan pasal apa? Tiap-tiap tahun is the same thing tau. Macam rinse, cycle, repeat. Repeat, rinse, cycle. You know, it's almost the same thing year in, year out. Sampai aku pun kadang macam, isilah boring siap macam gini. Macam, there's no... Okay, aku tahu first day raya pergi rumah nenek aku yang sebelah Eunos. Lepas tu dalam petang sikit pergi rumah nenek aku kat Bedok. Lepas tu pergi rumah nenek saudara aku. Almost every year, year in, year out is the same thing. Aku pun macam tak ada ke sesuatu yang membezakan raya tahun ni dengan raya tahun lepas. You know, aku pun nak tengok saudara-saudara aku yang lain tau. Kenapa kau tak pergi visit saudara kau yang lain? Pasal aku selalu year in, year out tengok ikut mak bapak aku. Tu sebelum aku kahwin. Belum kahwin dah. Sekarang dah kahwin alternate lah. Mungkin kita kena ubah sikit lah kan. Dia punya pattern. Tapi kalau ikut cara orang-orang lama, they still stick to the routine. No matter what, die mesti stick to the routine. Kalau ikut, pasal kita orang muda, so kita nak kita punya style, tapi orang-orang yang lama, dia masih nak stick to the routine tau. They feel it's safe. So that's why kadang aku, kadang aku pun macam boring macam gini. Boring so, kan? So what do you have in mind Zah? Apa kau rasa kau nak buat? Okay, contohlah kalau kau diberikan peluang kan, macam Farhan, macam Zah. Contoh kalau korang diberi peluang untuk meraihkan Aidilfitri dengan cara yang berbeza. Okay, macam mana cara korang nak celebrate Aidilfitri dengan cara yang berbeza? Aku nak pakai baju cowboy. Okay, lagi? Kau pakai tanjak kan a few years back. Aku ingat Zah. Aku this time aku nak pakai baju cowboy dengan topi cowboy kan. Howdy partner. Assalamualaikum. Panas ni. Wave the American flag. Nanti orang kau kau Trump supporter. Okay, so satu lagi ada saudara-saudara yang aku jarang jumpa tau. Macam sepupu aku dia pergi rumah sebelah saudara-saudara, dia tak ikut parents dia tau. So aku nak break
break off from that traditional routine. Kau nak lain order lah. Macam kau nak pergi rumah cousin dulu. Yeah. Lepas tu rumah nenek. Macam instead of rumah nenek dulu, pergi rumah cousin. Rumah Yes, pakcik. something like that. Something like that lah. It's not that you're avoiding the house, no. It's just that you want a different way to go about it. Go about the visit lah. Yes. Oh, kiranya kalau boleh kau pun nak jalan seorang lah. Kau tak nak jalan dengan parents kau kan? Yelah. So that is one thing. Lepas tu, but at the same time, there are certain things yang macam Shikin cakap, silaturahim tu semua kan. Hari raya orang akan bertemu kan. Yes, time hari raya aku dapat jumpa saudara mara yang extended tau, yang jarang aku jumpa. Macam cousin aku pun walaupun close tapi but we couldn't make time to meet up. So time raya je. Your schedules clash. Yes. So time raya je dapat jumpa. Then from there yang kita dapat kenal cousin aku ada anak dia berapa orang, then kita perkenalkan diri pada anak-anak anak-anak yang bawah ni, kita punya pelapis. So diorang kenal tau siapa saudara mara. Kalau tidak, diorang sampai besar diorang tak tahu ni ayah ni siapa pakcik ni? Oh ni ayah punya cousin. So if you can create a close tie with the children at such a young age, you know, bila diorang dah besar diorang tahu ni pakcik ni sepupu bapa aku, very close. Dah tu je. Aku ingat Cara lelaki kau macam tunggu. Itulah. Anyway, I don't know about you guys. You know, some Malay families kat Singapore ni, diorang ada ties in Malaysia and Indonesia. So, for us, it's small lah. And I remember, and for me, dulu aku pernah tunang kan. So, I used to tag along with my ex punya family tau. And then it's like, I felt really macam out of place lah, because when I was at their homes, when I was at their family's home, they would talk among themselves. They wouldn't really bring me into the conversation. So I feel macam uncomfortable lah. I see. And then I feel like macam my ex-fiancée tu, she forced me, you know, to go with her to semua. And it's like not only for the first few weeks tau, but sampai the fourth week semua. So it's like very macam headache lah. I see. Talking about raya amongst the region kan. Talking about that, kau tahu Indonesia, there was one time aku celebrate hari raya back in the 90s tak salah. Tiga country dalam tahun tu juga tau. First day raya kat Singapore, second day raya kat JB kat Malaysia, third day raya kat Jakarta. Wow, Jakarta. Macet parah, Pak. And aku surprise, macet mesti lah. Mana-mana macet kat Jakarta. Jakarta without macet is not Jakarta. So anyway, aku spend hari raya on the third day kat Jakarta, and aku surprise tau. It's like bukan macam raya, dah macam holiday tau. Everybody keluar pergi amusement park, pergi beach. Diorang really celebrate on the first day je. Visiting itu pun with the family members, the elders lah kan. Then second day, third day diorang dah liburan. Lain macam kalau kita kat Singapore dengan Malaysia, regardless of whatever day and week it is, visiting, pergi rumah pakcik, pergi rumah makcik, pergi rumah nenek. Especially busy schedule lah kan. Busy. And lepas tu berat tambah 10 kilo. Yalah, satu rumah kau kena makan dia punya rendang. Satu rumah lagi kau kena makan dia punya lemang. Memang macam kau tak boleh tak makan tau. For me, I got tactic lah. The first house, I usually like eat snacks. With second house, baru aku hidang. With third house, minum air je. Lepas tu kalau aku pergi rumah saudara kan, tengok kuih dia. Kalau kuih macam sama-sama, aku tak makan lah. Kalau macam kuih lain, unik sikit, aku akan cuba. Strategi lah ni, strategi untuk menyimpan bahagian dalam perut lah supaya bertahan. Kalau tak kuih tat macam
Okay, what's new? Kau nak apa elemen London lah. Kau milih kau pergi rumah orang. Tak adalah, memang London aku tak minat sangat lah. Aku suka bantal peluk Saloma. Apa? Bantal peluk Saloma. Bantal Apa peluk tu? Saloma atau apa? Kuih raya bantal peluk Saloma. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Nanti aku tengok gambar, aku attach kat bawah lah. Okay, back to the topic. Ni nak tahu pendapat lah. I mean, Zah, you're married to a Malaysian kan? Definitely, families, because of the lockdown kan, families across the border tak boleh visit each other lah tahun ni. And I think this has somewhat affected a lot of people, including yourself. How do you manage that macam mana? Takkan nak pakai Zoom je? Habis apa lagi pilihan siap? Tak ada pilihan lain. I mean, like maybe we can postpone raya, I don't know. What? Postpone raya until the Until another suitable date lah. Macam we all are free. Macam tak semestinya raya nak kena celebrate on raya. Yalah, betul lah. Kita just have to make some sacrifice lah. We have to accept reality that this is how we are going to live the life at the moment. So each and every one of us has to change the mindset about all the norms that we used to do, all the normal things, all the routines that we used to do. We have to change a bit. Otherwise kan, kalau semua orang mati-mati nak raya visiting semua kan, sekali what if one person ada infected and is asymptomatic kan, dia tak ada symptoms, habis sekali hacum, the whole house dah kena. Nanti kluster raya pula lah. You are predicting another cluster lah. I may be wrong lah, correct. I may be wrong, but kalau if the trend is like that, if people do not take care of themselves and still insist on visiting, we may image a new cluster. Apalah, kiranya tahun ni raya ala kadar je lah. Maksudnya Imat tak payah beli baju baru, and then masak pun sikit je, you know, macam kalau last time kau masak banyak kan, masak sikit je, and then korang paling suka lah sebab jimat duit raya kan. Kuih raya tak payah beli banyak-banyak, biskut Mary cantik sudah. Kira kita macam raya secara bersederhana lah. Biskut Mary, lepas tu kek batik. Kalau kat rumah aku sebab ramai orang, so kita still akan masak banyak actually. Sebab kita memang, family kita memang jenis yang kuat makan sikit. So yeah. So actually this year kat KL raya on lah, masih on lah. Raya still on. Still on best per. Tak, bagi aku macam, okay, aku tak tahu kita akan pergi berziarah ke tak. I really don't know about that for the time being. Tapi bagi aku, kalau aku dah ada dengan family aku, macam aku cakap tadi lah, kalau aku dah dengan family aku, itu pun dah cukup. Sebab raya ni macam yang penting family kau. Yang orang lain tu okey, tapi itu cuma orang kata tambahan-tambahan je kau berziarah tu. Tapi yang paling penting kau dengan family kau. Itu untuk aku lah. Itu untuk aku. Bagi aku, raya takkan jadi raya kalau tak ada rendang mak aku. Itu prinsip hidup aku lah selama ni. Aku nak try buat rendang teki tahun ni. Tiap kali aku cakap aku nak buat rendang teki Asyik rendang ayam dengan daging je. So macam teki besar je dia punya drumstick. Tak, masalahnya kau buat rendang teki tu, kau nak makan dengan siapa? Habis ke? Kalau kau buat apa je. Jangan beli the whole turkey, just buy parts of it lah, macam beli dada je apa, you know. Boleh tak? Boleh lah, biasa rendang orang buat the whole chicken. Asalkan tak crispy lah. This is too crispy. Kena goreng je Mak Salih tu. Padan muka. Macam, mana kau tahu makanan tradisi aku, kau sibuk nak komen kan? Macam tu. Kan lah, maybe pasal kita Asians, we think literal tau. We think literal. Orang cakap A lah tu. Kita tak ada tak terfikir A lepas A, B kan. So, maksud dia sebagai chef, crispy, maksud dia dia punya isi dia masih lembut ke, tak mantap. You know? Tak tahu about that. Tapi rendang memang gitu apa?
Oh, Atau sedapnya mungkin rendang. Oh my god, sedapnya rendang. Takkan dia lagipun macam nak lagipun apa? that lady dia Ah, tak dapat utilize, tak dapat masak rendang betul-betul because of the shortage of time tau. Rendang nak masak at least 3 to 4 hours tau. Nak simmer Betul. kan, to have it really really tender, really good rendang, you need to stew it for like what 3 to 4 hours for the flavor to seep inside the meat kan. So yes, correct. she got like less about 2 hours, so it does not justify to make a good rendang. Unless you use a pressure cooker lah. Pressure cooker. But this is Yeah, not KFC yo. Lapar. Asyik bawa pasal makanan je. Aku tengah puasa ni. Lapar. Korang ni. Dari tadi kuih lah. Rendang lah apa. Tapi kan kita nak cerita our main story is kita nak cerita Ramadan tahun ni apa bezanya kan, apa impactnya. Aku nak cerita sebab last year masa Ramadan aku ada dekat Jakarta. Specifically dekat Bekasi sebab masa tu aku kerja kat sana. Aku culture shock tau. Sebab kalau dekat belah sana, dekat belah Bekasi lah I'm speaking on behalf of belah Bekasi dekat Jakarta tu. Diorang, perempuan diorang yang tak boleh puasa, diorang selamba je makan dekat shopping mall. Yalah. Kau pergi ke shopping mall tu macam KFC lah contohnya. KFC tu dia siap buat macam satu tabir lah, macam satu tirai. Siapa perempuan akan makan je waktu siang hari. Singapore sama. Tapi kat Malaysia tak weh. Kat Malaysia macam aku ni macam jenis senang-senang nak terikut sikit. I mean like after tu aku balik Malaysia masa bulan Ramadan tahun yang sama. Aku macam terikut dengan budaya yang ada kat Indonesia. So aku pergi McD. Aku cakap nak makan set ni. Lepas tu dia kata nak makan ke bungkus. So aku cakap saya nak makan sini. Dia macam kita orang tak ada bagi makan sini. Waktu masa aku macam okay, aku macam terlupa yang dekat Malaysia memang lain. Tapi dekat Indonesia, dia orang macam tak malu pun makan waktu bulan Ramadan. Kalau yang perempuan lah. Singapore pun sama. Singapore laki-laki pun ada. Yang kat Singapore kau nak deviate. Kita deviate sekejap lah. I mean since you are talking about it, right? Talking Ramadan, orang-orang tua yang Dato' Bangka kau pergi kat Geylang, Jucat sana, kau tengok pakcik-pakcik kat Hague Road kan. Dia selalu makan ni sama dia tau. Dia tak kisah. Main dam, isap okok. Kalau kat Malaysia kau kena angkut weh. Kalau kat Malaysia kau kena angkut tau tak? Kalau lelaki lah. Yelah. Yang geramnya kan, kadang orang-orang ni kan, ada setengah orang, diorang tak nak puasa, makan halayak ramai, tapi bila bab raya, dia punya nak raya macam puasa satu. Esok hari. Puasa kan, puasa dia raya sakan dia. Tak boleh angkat Tak boleh angkat tak? Dia yang paling semangat sekali lah. Maybe because dekat Singapore dengan Indonesia tak ada those religious police and Singapore and Indonesia is a bit more secular lah. Walaupun Indonesia has a high Muslim population. Yes. Yes. Pasal apa? Malaysia has declared that it's an Islamic country. Jadi dalam constitution pun dah declare that it's an Islamic country. Tapi Singapore is a secular country. Indonesia pun sama juga. It's a secular country. Although it has a very large Muslim population. Dan pasal orang is a homogeneous punya society tau. Jadi kau tak dapat nak differentiate dia ni Christian ke, Muslim ke, Hindu ke, Buddhist ke, because they are homogeneous society. Betul. Kalau orang Indonesia, kau tengok muka dia ataupun cara dia berpakaian, kau takkan tahu dia tu Muslim atau tak. Dan nama dia pun, kau takkan dapat tahu dia tu orang Islam ke tak. Betul. Nama dia orang pun bukan macam, okay kalau kau macam kat Malaysia, kalau kau orang Islam kau ada Nur, kau ada macam Syarifah. Kat sana tak ada. Dia ada satu nama je. Macam even kalau kat IC dia orang, nama bapak dia orang pun tak ada. Dia macam susah kau nak differentiate kat sana tu orang ni Islam ke tak. Kalau kau macam kat Malaysia dia agak obvious lah. Macam zaman sekarang boleh cakap tak adalah obvious sangat, tapi obvious jugalah.
Macam Betul. kau still boleh differentiate melalui nama. Kau tengok IC pun boleh tengok dia ni Islam ke tak kan. And personally, I feel not only because of the presence of religious police lah. And I don't know lah, for me, looking at the social media trend today, I see kebanyakan cepat kecam lah for some reason. Cepat Cepat tumpahkan dia emosi. Senang trigger lah. Senang trigger. Without thinking. Habis pass off remarks, knowledge tu semua. For me, it's like macam, apa nak? Benda kecil je, apa nak perah? Something like that lah. Mungkin yang dia kena tegur macam gitu kan, pasal maybe that person kan dia very narrow minded. Dia tengok orang kulit sawo matang, aja, ni mesti Melayu. Padahal sawo matang tak semestinya Melayu apa. Kau pergi Hawaii tu pun kulit sawo matang. Itulah. Dia macam yang aku tahu circle aku tak adalah yang macam tu. Tak ada macam tu lah, alhamdulillah. So macam aku tahu dekat Malaysia ramai lagi orang yang narrow-minded. Aku pernah dengar macam-macam cerita lah. Maksudnya macam kadang-kadang orang tu tak pakai tudung, dia orang maki depan-depan. Bagi aku, nak tegur tu boleh. Kau boleh tegur sebab memang Islam ni agama yang amar makruf nahi munkar. Memang kau kena tegur kalau orang tu buat salah, betul tak? Memang that's the basic of the agama. Tapi cara kau tegur tu, itu masalah dia. Macam kau boleh tegur tapi tegurlah elok-elok. Janganlah sampai orang tu rasa malu. Rasa macam offended. Nak tegur je lah macam cik pakailah tudung, tutuplah aurat. Something like that. Kalau tu tak ada lah. Tak payahlah kau nak maki macam kau ni betina masuk neraka ke apa. Itu namanya nerakazen, kau tahu tak? Kalau Azwan Ali dia dah tulis nerakazen, bukan netizen. Nerakazen, okay. Dia macam nerakazen sekalian macam tu. Why bother? See my level. Kau SRP lepas ke tak? Macam tu. No lah. I think this is macam lesson for all of us not to pass off judgment too quickly lah. And must be open to more ideas because day by day the world is getting more globalized. There's more cultures coming into our borders so nak kena adapt lah. Bagi aku, benda yang salah tetap salah. Kita tak boleh nak macam okay, just because kita live in harmonious country bla bla bla, kita tak boleh macam okay lah kita terima semua. Ya salah tetap salah, tapi caranya, cara menangani, cara kita handle benda tu. Contoh aku nak lain topik. Contoh lah LGBT. Okay, benda tu tetap salah. Kita tetap tak boleh terima. Kita tetap tak boleh macam nak, apa orang kata, nak iktiraf mereka. Sebab benda tu memang salah. Tapi cara kau handle, kau tak boleh lah macam nak bunuh orang LGBT ke. Benda-benda macam tu lah. Cara kau handle tu yang akan menentukan kau punya Islam ni Islam yang macam mana. Betul. Kita buat macam Abid Liu buat lah. Gecha. Abid Liu. Agaklah kesian Abid Liu. Bagi derma kat orang pun kena kecam. Pasal apa? Dia derma yang dia pakai tu ialah duit orang. Jadi orang nak tahu mana. Kalau duit dia tak akan nak ni tayangkan. Cuma pasal orang dah amanahkan duit bagi dia untuk bantu yang fakir miskin. Jadi dia mesti ada tunjuk bukti yang kau dapat benda gitu pun orang nak kecam. Tak faham ah. Tak, tapi yang kecam tu adalah ustaz tau. That's why I say, benda gitu pun orang nak kecam. Macam yang at that time Ustaz Faizal tu, orang pun ada kecam dia juga tau. Yang tolong-tolong orang Malaysia yang terkandas kat sini. Masalah dia. Tapi ramai je Malaysian yang sokong Abid Liu. Yes. Ramai, majority, aku rasa majority of the Malaysian, regardless of religion and race, diorang sokong Abid Liu. Including myself lah. Bagi aku macam, bagus kau tunjuk kat mana duit tu pergi. At least orang tak adalah cakap kau tipu duit diorang. Nampaklah hasilnya. Faham tak? Nampaklah 1 lori beras. Nampaklah duit orang tu pergi mana. Faham. And to know that Abid Liu is dia well to do tau. Kerana with what he has done, dengan dia punya business, dengan dia punya seminar, he is well to do. So kita dia tak nak orang tahu yang duit ni dia orang derma habis pergi pada dia punya harta. Betul. Talking raya kat Indonesia kan bila especially in the Jakarta, the big cities kan, diorang semua kalau beraya kan mesti nak balik kampung, mati-mati mesti nak balik kampung tau. Mudik, diorang panggil tu mudik ke kampung kan. Ada satu kali tu aku pergi jemputan kahwin lah kat Surabaya. Sekali ada seorang, one of aku punya saudara
makcik aku dia duduk Bandung, dia nak balik ke Surakarta tau. And by Surakarta, it's supposed to be an 8-hour punya drive tau. But you know how long it took her from Bandung to Surakarta? Almost 40 hours tau on the road. 40 hours. Dia memang dia orang mudik kan, memang macam gila tau sebab ya Allah tak tahulah. Kalau macam kat Malaysia, kalau orang nak balik kampung biasanya yang selalu kita dengar on the news ialah orang Kelantan sebab dia orang kan ramai yang keluar daripada Kelantan kan. So bila nak balik tu dia punya jam tu kadang-kadang macam 24 jam pun ada atas jalan. Pasal apa? Jalan kecil. Ya, habis diorang tak ada proper infrastructure. Bukan macam KL ada banyak highway, ada banyak flyover. Ya. KL yang banyak highway pun jam juga weh. Kadang-kadang kan. But to be stuck 40 hours on the road, cuma 2 hari saya baru sampai. Gila sah. Macam mana kereta dia tahan tu? Tak tahulah tapi dia kata ada kes during that jam tu ada kes orang mati. Orang mati pasal stress, pasal asphyxiation. Kesian je. Just because nak balik kampung dia punya struggle tu. Dalam banyak-banyak lagu raya mana yang tak ada perkataan raya dalam dia? Alamak, susahnya. Kejap. Apa Kejap, biar aku fikir. Kejap, sabar. Kau sabar jap. Kejap. Dia mesti lagu sedih-sedih kan? Dia mesti lagu sedih-sedih. Dia lagu ceria lah. Ya ke? Tak ada siap. Lagu raya mana yang tak ada perkataan raya satu pun dalam lirik dia? Tak tahu, give up. Pasang kurung biru. Salah. Ada perkataan raya aku lupa. Give up. Apa Balik kampung. Oh, balik kampung. Aku tak nak buang kau lah. Dah tak lagi kan? Okay lah, kita habis topik ni lah. So, itu aja untuk topik ni. Thank you for tuning in. And yes, we will see you in the next one.